merdeka, tetaplah merdeka, yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57, hari mulia negaraku merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57, hari mulia negaraku merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Kishan Subramaniam selaku Ketua Kumpulan 6. Kami dari Kumpulan 6 ingin membentangkan tentang satu topik, iaitu topik 6, yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan warna etika dan peradaban. Ini adalah nama-nama bagi ahli Kumpulan 6. Kandungan. Subtopik yang kita akan bincang dalam topik 6 adalah yang pertama, konsep tapak integrasi, yang kedua, pengenalan perlembagaan persekutuan, yang ketiga, definisi dan konsep perlembagaan, yang keempat, sejarah dan garis waktu kumpulan, yang kelima, kerangka asas perlembagaan persekutuan, yang keenam, cabaran. Salam sejahtera, saya Angelina dan saya akan membentangkan konsep tapak integrasi. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan beriktihar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. Terdapat 3 peringkat platform integrasi. Yang pertama adalah makro, peranan kerajaan. Yang kedua meso, peranan NGO. Dan juga mikro, peranan masyarakat majmuk. Antara contoh platform integrasi makro termasuklah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Pemerkasaan Sekolah Kebangsaan (PSK), PLKN, Transformasi Nasional 2050, Rancangan Malaysia, Sekolah Wawasan, Perlembagaan Persekutuan serta Wawasan 2020. Bagi contoh platform integrasi meso pula adalah NGO sosial, NGO keselamatan dan hak asasi serta NGO pendidikan dan peragamaan. Manakala bagi contoh platform integrasi mikro adalah rumah terbuka, rukun tetangga, penerimaan budaya dan juga tapak integrasi tidak rasmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasha Izani binti Ibnil dan saya akan membentangkan bahagian 2, yaitu pengenalan perlembagaan persekutuan. Pengenalan. Undang-undang persekutuan penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan seterusnya menyediakan garis panduan kelakuan masyarakat. Seterusnya, undang-undang adalah asas pembinaan tamadun dan etika. Perlembagaan persekutuan adalah sumber rujukan utama dan undang-undang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan persekutuan juga menyediakan ruang tapak integrasi. Tapak integrasi ini menjadi platform kepada etika dan peradaban bagi Malaysia. Seterusnya bahagian ketiga, yaitu definisi dan konsep perlembagaan. Definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah peraturan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan Badan Kehakiman.
perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan ketiga-tiga institusi tersebut. Perlembagaan juga meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Seterusnya ialah perlembagaan dalam konteks Malaysia. Pertama, perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis. Kedua, perlembagaan adalah juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tiga, perlembagaan juga menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Keempat, perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Kelima, perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang berbentuk bangsa bagi negara ini. Keenam, perlembagaan persekutuan berasaskan kontrak sosial. Ketujuh, perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. 8. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda dengan Raja bagi negeri-negeri. Kesembilan, perlembagaan persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Dan yang terakhir sekali, persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Saya Kishan Subramaniam. Saya ingin membentangkan tentang subtopik yang keempat, iaitu sejarah dan garis waktu gubalan. Sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan. Undang-undang sebelum kedatangan penjajah, Malaysian Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948, Kerjasama Etnik CLC, Pilihan Raya Perikatan, Suruhanjaya Perlembagaan atau juga dikenali sebagai Suruhanjaya Red, Jawatan Kuasa Kerja dan Peristiaraan Perlembagaan. Yang pertama, Undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut itu telah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu negeri Johor dan negeri Terengganu masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Ini adalah contoh-contoh atau gambar bagi Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan juga Batu Bersurat Terengganu. Yang kedua, Malaysian Union. Ini adalah bendera Malaysian Union. Sebab-sebab Malaysian Union diperkenalkan menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecakapan pengurusan pentadbiran, negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang kedua, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun dan pengenalan Malaysian Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negeri sendiri. Dalam erti kata yang lain, Malaysian Union adalah persediaan kepada Tanah Melayu ke arah pembentukan kerajaan sendiri. Yang keempat, British ingin menjamin penguasaan berterusan sumber ekonomi Tanah Melayu. Yang kelima, British ingin menghapuskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang keenam, British ingin mewujudkan pentadbiran yang licin dan menjimatkan kos. Yang ketujuh, British ingin berhasrat membentuk bangsa Malaysian Union supaya pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan menumpukan taat kepada Malaysian Union. Yang terakhir, British ingin memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantu. Ciri-ciri Malaysian Union. Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gamanan British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Singapura dijadikan sebagai tanah jajahan berasingan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu saja. Yang empat, hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malaysian Union telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. Tentangan orang Melayu terhadap Malaysian Union kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilenyapkan kecuali dalam hal ehwal berkaitan agama Islam dan adat desa Melayu. Yang kedua, hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermaustatin lebih 10 tahun dan lahir selepas Malaysian Union
secara terus menjadi warga negara. Hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk pribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Cara-cara Harold Michael mendapatkan tantangan raja-raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan Melayan Union atau dilucutkan dari takhta pemerintahan. Ini adalah contoh-contoh keratan surat akhbar yang berkaitan tentang orang Melayu yang menentang Melayan Union. Saya Alexander Leong dan saya ingin bercakap tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. British menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officer. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan. Pemohon mesti lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Penubuhan Jawatan Kuasa Berhubungan Masyarakat 1949 CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang mengganggotai jawatan kuasa ini ialah Dato' On Jaafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, CC Tan, EEC Tu Risingham. Assalamualaikum, saya Abdul Rahman akan membentangkan tentang Pilihan Raya Umum 1955 dan juga Suruhanjaya Red. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembagian kursi pilihan raya seperti jadual di bawah. Dalam jadual ini kita dapat melihat bahawa Parti UMNO diperuntukkan sebanyak 35 kursi, MCA sebanyak 15 kursi dan MIC sebanyak 2 kursi. Pembahagian kursi ini merupakan suatu lonjakan di dalam proses integrasi rakyat India dan Cina di tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbilang kaum, iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 India.
Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dengan pelantikan 3 orang Cina dan seorang India untuk memberi keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Dengan komposisi ini, jelas kita lihat bahawa tapak integrasi itu telah pun bermula. Suruhanjaya Perlembagaan, Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red. Suruhanjaya ini merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya ini dikenali sempena nama pengerusinya yaitu Lord William Red. Suruhanjaya Red terdiri daripada para ilmuwan seperti Sir Evo Jennings, Sir William Mackal dari Australia, Hakim B. Malik India, dan Hakim Abdul Hamid Pakistan. Terma lantikan Suruhanjaya Perlembagaan Suruhanjaya Red ini ialah ia mestilah menjamin kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, Parlimen yang mempunyai 2 dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan, dan satu kerakyatan. Satu yang kita dapat lihat pada terma lantikan ini bahawa salah satu syaratnya ialah menjamin kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Ini jelas menjadi sebagai tanda bahawa tapak integriti itu telah pun bermula di tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pencara-pencara dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Muhammad Syafiq Syarifuddin bin Muhammad Arif dan saya ingin membentangkan tentang tajuk saya yaitu Kerangka Asas Perlembagaan Persekutuan. Di Malaysia, terdapat 8 kerangka asas perlembagaan persekutuan yaitu Negara Persekutuan, Kewarganegaraan yang sama, Islam agama bagi persekutuan, kebebasan asasi, perlembagaan undang-undang tertinggi, pindaan perlembagaan, elemen warisan dan juga perkara subversif dan darurat. Seterusnya, ini merupakan ciri-ciri umum negara persekutuan. Yang pertama, mempunyai perlembagaan bertulis. Kedua, perkongsian kedaulatan. Ketiga, negeri-negeri berkuasa autonomi. Keempat, mahkamah paling tinggi mentafsir perlembagaan. Dan yang terakhir, layanan sama rata antara negeri-negeri. Kemudian, kita pergi kepada Islam agama persekutuan. Terbagi kepada 5 ciri-ciri yaitu Islam sebagai agama persekutuan. Islam dan Raja Islam urusan negeri. Ketiga, Islam bermula dari sejarah yaitu warisan dan tradisi. Keempat, perundangan, pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan. Dan kelima, kebebasan beragama. Bagi perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi, terdapat 4 isi seperti berikut. Yang pertama, perkara 4.1 merupakan semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Isi kedua, perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Isi ketiga, semua polisi atau dasar pentadbiran hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. Dan isi terakhir, rukun negara ketiga, yaitu keluhuran perlembagaan. Seterusnya kita masuk kepada elemen warisan. Elemen warisan atau lebih dikenali sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan merupakan elemen asal dan telah menjadi pengenalan atau identiti negara. Elemen-elemen asal dan tradisi juga dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan tersendiri. Di bawah merupakan peranan elemen warisan, yaitu perkara 32, 38, 70, 71 dan 181. Yang kedua, perkara 3, 11, 4, 12, 2, jadual keempat. Yang seterusnya, perkara 153 dan terakhir perkara 152. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan beri kepada orang seterusnya untuk menerangkan tajuk dia.
selepas ini. Seterusnya, topik kewarganegaraan. Bagian 3 menyebut mengenai perlembagaan persekutuan, yaitu peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu supaya lebih ramai orang yang ingin bertukar kewarganegaraan mereka kepada orang Melayu. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, yaitu secara operasi undang-undang, secara pendaftaran, naturalisasi, dan gabungan wilayah. Seorang juga boleh hilang kewarganegaraannya jika dia memperoleh kerajaan dengan negara lain. Perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan menceritakan tentang jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan, dan juga harta. Ia juga menceritakan mengenai kebebasan yang mutlak dengan mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia yang menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Perkara 5 hingga 13 juga menceritakan tentang kebebasan tidak mutlak, yaitu ia tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara dengan menjaga aspek kewarganegaraan, kedudukan raja, dan bahasa Melayu. Menurut Perkara 159 dan Perkara 161I, perlembagaan persekutuan boleh dipindah melalui 4 cara, yaitu majoriti mudah 1/2 ahli parlimen, 2/3 majoriti ahli parlimen, 2/3 majoriti dan perkenan daripada Majlis Raja-Raja, dan juga 2/3 majoriti serta persetujuan yang di Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja-Raja hendaklah diperoleh dalam proses pindaan perkara 10 dalam kurungan 4. Terdapat beberapa benda yang boleh mengancam keselamatan Malaysia, yaitu jenayah subversif, darurat besar, dan jenayah terancam. Salam sejahtera, nama saya Zachary Abel William. Saya akan membentangkan dan menerangkan bahagian 6, yaitu cabaran membina konsep tapak integrasi. Perpaduan kita idamkan di Malaysia tetapi masih belum tercapai. Yang kita capai dan dakap dengan penuh debaran dan cabaran ialah suatu proses berbentuk kesepaduan. Untuk menerangkan debaran itu, kita sentiasa berusaha mencari jalan ke arah penyatu paduan. Cabaran utama membina platform integrasi. Yang pertama ialah mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Perubahan masa telah menyaksikan persepsi masa kepada elemen-elemen tradisi dan warisan ini. Kita juga sudah dapat melihat cabaran-cabaran ke atas elemen tradisi dan warisan ini dalam pelbagai aspek, terutamanya tentang penghormatan kepadanya. Malah, kita sering lihat provokasi-provokasi di media maya atau laman sosial maya yang mahu mengusir elemen warisan ini daripada persada utama negara. Cabaran kedua ialah mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Terdapat 2 aspek, yaitu dari aspek sosial dan aspek politik. Dari aspek sosial pula, sistem pendidikan berbagai aliran. Bagi masyarakat Cina, mereka telah menggunakan kurikulum, buku teks, dan guru-guru yang diimport dari negeri China. Bagi kaum India pula, sekolah-sekolah Tamil telah didirikan di estet-estet berhampiran tempat mereka bekerja. Sekolah Tamil ini berasaskan kurikulum dan buku teks yang diimport dari India Selatan. Malah, sekolah aliran Inggris yang diminat oleh mubalik-mubalik Kristian dan Inggris di kawasan-kawasan bandar mendapat sambutan yang baik daripada kalangan penduduk bandar, sama ada kaum Melayu, Cina, atau India. Oleh itu, setiap kaum mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Seterusnya ialah aspek politik, yaitu politik perkauman. Kepelbagaian kaum yang wujud menyebabkan masyarakat masing-masing menubuhkan persatuan dan parti politik yang berasaskan kepada kaum masing-masing. Oleh kerana setiap parti bebas menyuarakan pendapat dan isi hati, semangat perkauman semakin menyemarak dalam diri masyarakat di Malaysia. Cabaran ketiga, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara. Islam mempunyai kedudukannya yang istimewa dalam sistem politik dan perundangan di Malaysia. Kefahaman dan penghayatan umat Islam berbeza-beza mengikut taraf hidup dan latar belakang mereka. Golongan kurang terpelajar kadang-kadang tidak memahami langsung akan Islam, kecuali maklumat asas mengenai aspek ibadat dan agama. Keislaman mereka sekadar pak turut semata-mata. Kedua, golongan yang mendapat pendidikan barat atau yang terpengaruh dengannya. Rata-rata golongan ini dianggap terpelajar di kalangan umat Islam.
Mereka mendapat pendidikan daripada sistem pendidikan yang tidak berteraskan wayu tetapi mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat. Cabaran keempat adalah mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Jika diteliti, setiap kaum yang terdapat di Malaysia dikatakan mewakili agama masing-masing. Contohnya Melayu beragama Islam, Cina beragama Buddha, India beragama Hindu, Iban dan Kadazan beragama Kristian. Amatlah jelas ketiga-tiga kaum utama di Malaysia mempunyai adat bersam, bahasa, agama dan falsafah hidup yang berbeza. Kaum ini masing-masing menganggap dan merasakan kebudayaan dan agama mereka adalah yang terbaik. Cabaran seterusnya ialah menghadapi gelombang hak asasi dan orde baru dunia. Contohnya, hormat dan lindungi kebebasan bersuara, memastikan kebebasan berhimpun secara aman, ataupun mengiktiraf hak orang asli dan asal. Cabaran keenam adalah mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancam. Sehingga hari ini, negara kita Malaysia masih dalam situasi aman dan kes-kes jenayah terancam kurang berlaku. Tetapi angkatan-angkatan pertahanan di negara kita akan sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan seperti jenayah terancam. InsyaAllah. Ini adalah antara sumber rujukan yang saya dapati untuk setiap isi-isi yang telah saya bentangkan tadi. Terima kasih. Kesimpulannya, integrasi kaum memainkan peranan yang sangat penting untuk memajukan negara Malaysia dalam pelbagai sektor. Oleh hal yang demikianlah, mengapa Kerajaan Malaysia telah mengusahakan inisiatif besar sebagai medium dalam memupuk kesatuan yang kuat dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dengan wujudnya Perlembagaan Persekutuan. Sehingga kini, Perlembagaan Persekutuan yang telah digubal pada tahun 1957 ini masih digunapakai dan menjadi garis panduan dalam setiap urusan pentadbiran negara. Perlembagaan Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Umum kita ketahui, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Setiap di antara kita mempunyai perbezaan dari setiap aspek. Dan generasi terdahulu iaitu nenek dan moyang kita berjaya menunjukkan sifat toleransi telah mewujudkan masyarakat majmuk walaupun dalam kesusahan hidup pada ketika itu. Dengan wujudnya Perlembagaan Malaysia, hak dan kebebasan warga negara terjamin. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk menganuti agama masing-masing dan tiada diskriminasi yang akan timbul sehingga menyentuh sentimen perkauman yang akan menggugat keamanan negara. Izharnya, undang-undang bertulis ini mustahak dalam memastikan setiap ahli masyarakat menjaga tata tertib dan menghormati hak masing-masing dalam menjalani kehidupan di Malaysia.